Dalam video kali ini, cikgu akan terangkan subtopik yang pertama dalam bab ketiga, keelektromagnetan. Bagaimanakah sebuah konduktor yang mengalirkan arus boleh menghasilkan medan magnet? Kes yang pertama, kita akan lihat medan magnet yang dihasilkan oleh satu dawai lurus. Dawai lurus akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Sekiranya dawai lurus ini mengalirkan arus daripada atas ke bawah, suatu medan magnet akan terbentuk di sekeliling dawai lurus. Arah medan magnet yang terbentuk boleh ditentukan dengan menggunakan kompas. Jika tidak mempunyai kompas, kita boleh menggunakan petua genggaman tangan kanan yang cikgu akan bincangkan selepas ini. Jika diperhatikan dalam gambar, garisan medan magnet berdekatan dengan wire adalah lebih rapat. Ini menunjukkan bahawa kekuatan medan magnetnya lebih kuat berbanding di sini yang lebih jauh. Pada titik tertentu dalam medan magnet, kekuatan medan magnet boleh ditambah dengan meningkatkan nilai arus. Arus boleh ditambah dengan cara menggunakan bilangan sel yang lebih banyak dalam liter yang disambung secara seris. Yang kedua, mengurangkan rintangan riostat. Yang ketiga, dengan menggunakan dawai yang lebih pendek bagi mengurangkan rintangan dawai. Yang keempat, menggunakan dawai tebal bagi mengurangkan nilai rintangan dawai. The direction of magnetic fields can be determined using Ampere's right-hand grip rules. Imagine the wire is gripped using your right hand with your finger thumb pointing in the direction of current. The other forefinger shows the direction of magnetic fields around the wire as shown in figure. Petua ini juga disebut sebagai petua genggaman tangan kanan. Untuk menggunakan petua genggaman tangan kanan, dawai lurus digenggam menggunakan tangan kanan, di mana ibu jari menunjuk arah arus dan empat jari lain akan memberi maklumat arah daya magnet yang terbentuk. Untuk dawai yang mengalirkan arus ke bawah, tunjukkan ibu jari kamu ke bawah dan empat jari lain akan memberi maklumat medan magnet. Arah medan magnetnya akan terbentuk arah jam. A circle with a dot shows the current is coming out from the plane of the paper toward the eyes. A circle with a cross shows that the current is moving into the plane of the paper away from the eyes. Simbol-simbol ini adalah gambaran apabila kita melihat sebuah anak panah. Sekiranya kita melihat anak panah daripada belakang, kita akan melihat flashing terlebih dahulu yang akan memberi simbol pangkah. Sekiranya kita melihat daripada hadapan sebuah anak panah, kita melihat satu titik mewakili hujung anak panah. If two wires are placed side by side, the magnetic fields produced by the current in them will combine to form a resultant field. Figure shows the magnetic fields for two straight parallel wires carrying current in the same direction. The wires attract with each other. Dalam kes yang kedua, dua dawai lurus itu mengalirkan arus pada arah pertentangan. Kedua-dua dawai lurus itu akan saling menolak. Gambar ini menunjukkan susunan radas untuk melihat arah daya magnet yang terhasil di sekeliling dawai lurus. Arah daya magnet ditentukan menggunakan kompas yang diletakkan di sekeliling dawai lurus. Pada peringkat ini, arus tidak mengalir kerana tidak disambung kepada bekalan kuasa bateri.
Kita perhatikan arah jarum-jarum kompas menunjukkan ke arah utara bumi. Gambar ini pula menunjukkan terdapat arus mengalir dalam dawai lurus. Arah arusnya mengalir daripada atas ke bawah. Didapati jarum-jarum kompas terpesong dan menghasilkan satu putaran arah jam. Ini menunjukkan medan magnet yang terhasil bertindak pada arah jam. Sekiranya tidak mempunyai kompas, kita boleh menentukan arah diamagnet ini dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Tangan kanan digenggam dengan ibu jari ditunjukkan ke arah bawah dan 4 jari lain akan memberi maklumat arah daya magnet yang terhasil.